Salam sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang subtopik reka bentuk elektronik, iaitu 2.4.2 menjelaskan bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Tapi sebelum tu cikgu nak recall balik tentang 2.4.1, iaitu menyatakan apa tu mikropengawal, apa tu microproses. So secara ringkas cikgu bagi tahu, mikropengawal adalah peranti yang berfungsi dalam satu chip dan microproses adalah peranti yang berfungsi dalam satu chip dan komponen-komponen yang lain. Okey, dibantu oleh komponen yang lain. Maknanya bezanya adalah dekat microproses dia ada tambahan kawan-kawan untuk chip tu tadi. Okey. So hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang mikropengawal sahaja. Okey, maknanya sekarang untuk 2.4.2 kita akan lebih tahu apa bahagian yang terdapat dalam mikropengawal tadi. Salam sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okey, untuk mikropengawal terdapat 3 bahagian yang penting, iaitu input, proses dan output. Okey, apa itu input, apa itu proses dan apa itu output akan diterangkan kemudian. Okey, kalau yang tertanya-tanya kenapa ada 3 gambar atau 3 GIF yang bergerak, cikgu sengaja letakkan sebab ia bersangkut paut dengan apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, kalau kamu tengok gambar yang pertama tu, okey, kita fokus dekat gambar yang first tu dulu. Okey, gambar yang pertama tu, kamu tengok kartun tu tengah menyerap sesuatu daripada luar. Maknanya dia tengah menerima makanan daripada dia tengah makan, tapi dia bukan makan secara biasa. Maknanya dia menyerap sesuatu daripada luar ke dalam badan dia. Okey. Kemudian kita tengok yang second tu pula. Okey, second tu pula macam dia tengah berfikir. Dia tengah buat calculation, dia tengah buat proses, dia tengah buat apa-apalah formula yang ada dalam dia punya minda. Dan akhir sekali kalau kamu tengok ni, cikgu rasa ramai yang tahu ni Kamehameha ni. Okey, Kamehameha ni contoh output. Okey, kenapa cikgu cakap contoh, nanti cikgu akan bagi tahu kemudian lah. Okey, output adalah apabila sesuatu tu kita boleh tengok, kita boleh rasa dan kita boleh lihat. So nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lah untuk ketiga-tiga bahagian ini. Okey, so sekarang kita dah tahu secara umum lah input, proses, output tu apa. So sekarang untuk tahu lebih detail lagi, yang cikgu nak kamu buat nanti adalah kamu tekan input tu dulu. Okey, dah tahu, kamu boleh patah balik pergi kepada proses. Kemudian sama juga dia punya langkah-langkah. Bila kamu dah tahu proses, barulah kamu tekan output. Okey, so bila kamu dah belajar input, nanti kamu akan tekan, kamu nak belajar proses, kamu tekan juga proses tu dan kamu tekan output untuk belajar output. So pada hujung pembelajaran nanti, bila kamu dah tahu ketiga-tiga, barulah kamu nampak apa perkaitan antara input, proses dan output ni lah. So tugas kamu sekarang, kamu tekan satu persatu mengikut dia punya urutan lah. Kamu tekan input dulu, kemudian kamu tekan proses dan kamu tekan output. Okey, selamat datang ke bahagian input. Okey, apa itu input? Input adalah apa-apa sahaja data yang kamu peroleh daripada luar. Tak kiralah dari segi suara kamu kah, dari segi suhu badan kamu kah, dari segi jarak kah. Okey, apa-apa saja yang kamu dapat daripada luar tu adalah
data input. Okay. So input ni pula dia ada dua jenis. Okay. Yang pertama adalah digital. Okay. Kalau kamu tengok dekat dalam gambar rajah tu, kamu tengok perkataan yang first, yang pertama tu, on, off. Okay. 1, 0, low, high. Lepas tu dekat bawah sekali, data dengan dua input. So maksudnya di sini untuk data input digital, okay? Maknanya untuk input yang bersifat digital, dia cuma akan ada dua jenis saja input dia. Okay, sama ada on atau off, sama ada 1 atau 0, sama ada low atau high. Itu adalah untuk contoh-contoh input digital. Okay, kemudian kamu tengok pula sebelah kanan dia, analog. Okay, analog ni lain pula. Okay, untuk analog, kamu tengok dekat dalam yang tertulis dekat situ 1 cm, 2 cm, 3 cm, dot dot dot, maksudnya dan lain-lain lah. Okay, dan seterusnya. Kemudian 10 Celsius, 12 Celsius, 15 Celsius, 45 Celsius dan seterusnya. Kemudian yang last sekali tu 1, 32, 45. Okay, dia boleh jadi apa-apa saja nilai lah. So maksudnya dekat sini, data analog tu kamu boleh dapat lebih daripada dua input. Okay, maksudnya apa-apa saja nilai boleh termasuk dalam untuk analog. Okay, maknanya beza input digital dengan input analog ni jelas kamu nampak dekat sini. Okay, untuk input digital kamu cuma ada dua saja jenis. Okay, on atau off, 1 atau 0, low atau high. Kemudian untuk analog pula kamu boleh dapat banyak data-data. Okay, nanti kalau kamu tengok contoh nanti barulah kamu nampak lebih jelas lagi macam mana input digital ni, macam mana input analog ni. So yang cikgu nak kamu buat sekarang, kamu klik dekat contoh tu, nanti dia akan bawa kamu pergi kepada contoh untuk kedua-dua jenis input inilah. Okay. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat bahagian contoh peranti untuk input digital dan input analog. So macam yang cikgu dah bagi tahu untuk pengenalan input tadi kan. Okay, input ni dia terima data, maknanya data daripada luar. Tapi data daripada luar ni ada berjenis pula. Okay, sama ada input dia digital atau input analog. Sebab tu peranti yang dipakai tu pun dua jenis, digital atau analog. Untuk peranti digital, okay, kalau kamu tengok dekat situ contoh dia, sebab cikgu dah bagi tahu tadi kan, on atau off. Maknanya contoh paling senang adalah switch. Okay, switch mana boleh kamu buat macam tengah-tengah kan. Okay, yang boleh buat sama ada kamu tutup atau kamu pasang. Okay, itu untuk switch. Kemudian kita juga ada penderia atau nama Inggeris dia adalah sensor. Okay, kalau kamu perasan tu, kamu tengok lah chopper tu. Yang ni chopper, siapa tengok One Piece dia tahulah. Okay, kalau kamu tengok chopper tu, dia berjalan, okay, berjalan pergi kawasan yang dia apa? Kawasan penderia tu, kawasan sensor tu. Bila dia masuk saja, terus detect. Bila dia jauh sikit, dia tak detect. Kenapa? Sebab bila kamu masuk dalam kawasan sensor tu boleh kesan atau penderia tu boleh kesan, kamu akan termasuk lah. Yang ni contoh untuk motion sensor atau nama BM dia penderia pergerakan. Maksudnya kalau kamu macam mana dia kesan kamu tu bergerak ke tidak. Okey, contohlah kan, untuk penderia pergerakan ni, dia cuma akan detect ada suhu ke tak. Kalau ada suhu, maknanya dia akan on. Kalau tak ada suhu, dia akan off.
So mana kamu nak pakai pendarian ni, mana kamu nak pakai sensor ni. So selalunya dia digunakan dekat kawasan rumah lah, dekat rumah-rumah orang. Okay, biasanya dia pakai untuk kesan sama ada pencuri ke tak. So bila contohlah kan kamu letak dekat kawasan luar rumah kamu letak dekat kawasan luar rumah, bila pencuri nak masuk, dia kesan suhu kan, teruslah berbunyi. Okay, maksudnya tu contohlah untuk kamu pakai. Lagi satu contoh lain, paling senang, kalau kamu pernah masuk mall tu, kan biasa kalau kamu masuk, pintu dia terbuka sendiri kan, kamu tak perlu buka. Tu contohlah penggunaan penderia pergerakan. Maknanya kalau kamu lalu saja, okay, ada orang ni sebab dia kesan kamu punya suhu badan. So bila ada kesan suhu badan, pintu pun terbuka. Okay, itulah contoh untuk peranti digital untuk input lah. Kemudian input analog pula, dia ada peranti yang tersendiri. Okay, sebab macam tadi cikgu dah bagi tahu, untuk peranti analog ni dia boleh dapat banyak value, banyak nilai. Berapa banyak nilai cikgu tak boleh bagi tahu. Okay, seberapa banyak yang dia boleh detect, banyak tu lah dia punya nilai untuk penderia-penderia ni. Contoh kalau kamu perasan dekat yang pertama tu, sensor yang warna merah tu. Okay, untuk sensor yang warna merah tu, okay, cikgu panggil dia adalah untuk dia kesan water level lah. Maknanya dia kesan paras air. So water level sensor. Macam mana dia kesan? Okay, nanti cikgu akan tunjuk satu contoh dalam bentuk video lah, so kamu nampak dengan lebih jelas lagi macam mana proses-proses dia. So sekarang cikgu terangkan secara ringkas dulu lah. Untuk water level sensor ni, kalau kamu perasan dekat situ, dia ada pergi naik min daripada paling rendah ke paling atas, max. Maksudnya daripada min tu kosong, nilai dia bila air tu sikit, dia sikit dia punya nilai. Bila air tu banyak dia punya nilai. Itulah contoh macam mana analog ni berfungsi. Maknanya dia boleh bagi tahu kamu sekarang paras air tu rendah ke tinggi. Itulah dia boleh bagi, bagi tahu kamulah. Tu untuk water level sensor. Kemudian untuk yang bawah tu pula, okay, yang tu pula dia kesan macam kelembapan. Maksudnya kalau kamu, contohlah kamu letak dekat kamu punya tanaman tu, kalau tanah kering, maknanya tak lembap kan. So dia akan jadi low atau kurang lah. So bila kamu tambah air, dia macam ada lembab-lembab sikit, so dia akan naik. Sebab tu beza analog ni dengan digital. Digital dua input saja kat data, ada atau tak ada kan. Kalau analog ni banyak, okay, dia boleh jadi. Sebab tu cikgu saja letak contoh tadi 1 cm, 2 cm, sebab semua data tu dia boleh tangkap. Okay, cuma macam mana kamu nak pakai saja nanti. Okay, tu nanti cikgu akan terangkan dekat yang kedua lah. So sekarang ni cikgu harap kamu dah lebih jelas lah untuk input ni apa. So ringkasannya, input ni dia terima data. Okay, kemudian data tu dua jenis pula. Okay, yang pertama digital, yang kedua analog untuk peranti dia. Kalau peranti yang bersifat digital, dua jenis data saja boleh, on, off, ada, tak ada. Okay, kemudian kalau untuk jenis peranti input analog pula, banyak nilai atau banyak value kamu boleh dapat. Okay, contoh untuk ni, sekarang cikgu bagi clue awal lah. Okay, sekarang kan cikgu rasa kamu sekarang pun masih PDPR. So untuk sebelum ni lah, kamu kan sempat pergi sekolah kan.
Pernah ke tak? Atau kamu pergi kedai lah selalunya. Okay, kamu pergi kedai, suhu yang kamu pergi kedai tu lain. Kamu pergi kedai yang lain juga suhu dia. Kamu pergi kedai lagi satu pun, lain juga suhu dia. Itulah contoh untuk peranti analog. Okay, sebab dia kesan berapa nilai suhu kamu masa tu. Okay, kalaulah kamu guna apa digital punya penderia atau sensor digital dekat situ, takkan semua suhu sama. Maksudnya, okay, tinggi rendah. Dia tak ada tengah-tengah dah. Tak ada apa jumlah yang tertentu dah. Dia cuma ada dua saja. So susahlah kan kamu nak kesan sama ada suhu orang tu sehat ke tak sehat ke. Okay, so at least kalau kamu pakai analog, kamu ada banyak dia punya nilai. So kamu boleh buat kamu punya, kalau nilai sekian suhu dia normal, kalau nilai sekian suhu dia ada simptom-simptom untuk sekarang ni lah, untuk pandemik sekarang. Itu contoh yang kamu pakailah untuk peranti digital dengan peranti analog. Peranti digital ni biasalah pakai dekat rumah. Switch on off tu pun ada. Okay, banyak dekat rumah pakai. Analog ni sekarang pun kamu dah start nampak. Contoh macam suhu tu lah. Sama ada yang jenis pistol tu kah, atau yang jenis boleh berdiri tu kah. Tu semua antara contoh-contoh input digital dan analog. So, sekarang cikgu nak kamu pergi tekan, kalau kamu tengok dekat bawah sebelah kanan tu ada apa nama tu? Ada simbol rumah tu kan. Kamu tekan dekat situ, nanti kamu akan patah balik dekat dekat atas sekali tadi, dekat tempat asal tu. So kamu tekan proses pula. So kamu tahulah macam mana, apa nak guna, apa data ni nak pakai macam mana, apa kamu nak buat. Okay, so nanti kamu akan tahu tu lebih lanjut dekat proses. Okay, so selamat kembali ke bahagian proses. So tadi kamu dah tahu kan data tu apa, untuk input tu. Input adalah data yang kamu terima. So sekarang kamu dah ada data tu. Kamu dah ada data, tapi nak buat macam mana dengan data tu? Dekat sinilah barulah kamu tahu apa kamu nak guna, macam mana nak pakai data tu. Okay. So sekarang data daripada luar dah pergi input dah. So input tu dah ada data tu. Sekarang proses pula yang main peranan. Okay. Apa tu proses? Okay, proses adalah aksi. Ni cikgu ringkaskan aksi atau perlakuan yang diarahkan kepada mikro pengawal. Maksudnya dekat sini, contoh cikgu bagi arahan dekat mikro pengawal tu, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. So nanti dia akan ikut. Bila dia ikut, dia akan pakailah data yang kamu dapat dekat input tadi tu. Kemudian arahan ni tadi contoh lah kan. Contoh. Okay. Contoh arahan yang cikgu boleh bagilah. Contoh arahan, cikgu minta Ali tolong pergi ke depan sekejap. Okay, so sekarang proses tu ada berlaku dekat cikgu punya. Okay, cikgu ulang balik takut takut ada yang tak jelas. Okay, so sekarang cikgu bagi contoh. Cikgu punya arahan tu adalah dia punya input. Okay, arahan dia adalah, okay, Ali, kamu tolong pergi depan sekejap. Okey, tu arahan. Tu adalah data. Kemudian Ali pun terima data tadi tu. Dekat mana proses? Dekat dia punya otak, dekat minda dia. So sekarang dia proses. Okey. Bahasa Melayu. Kemudian
cikgu cakap tadi. Pergi ke depan sekejap. Okey, bila dia proses tu, okey, itulah tu adalah proses yang sedang berlaku lah. Sebab tu cikgu cakap aksi atau perlakuan yang diarahkan kepada mikro pengawal. Okey, maksudnya dekat dalam otak tadi dia proses. Okey, cikgu minta saya pergi ke depan. Itulah dah berlaku dah proses dekat situ. Okey. So, proses ni pun mesti disimpan juga. So, kalau manusia dekat otak lah, dekat minda lah, tu dah confirm lah. Tapi kalau mikro pengawal dekat mana? Okey, so kalau dekat mikro pengawal, dia punya arahan tu disimpan di dalam ROM. Okey, ROM ni apa? ROM adalah read only memory. Okey, atau ringkasannya ROM lah. Okey, apa guna read only memory ni? Dah nama memory kan, mestilah untuk simpan data atau simpan arahan tadi tu. Okey. Kemudian ROM ni pun ada lawan dia juga. Lawan dia RAM. Okey, kalau ROM simpanan kekal, RAM ni pula adalah simpanan sementara. Kalau dekat ROM ni, data akan kekal walaupun selepas bekalan kuasa dimatikan. Kalau RAM, data hilang selepas bekalan kuasa dimatikan. Okay, so beza ROM dengan RAM ni cuma dia punya berlawanan lah. Kalau satu tu kekal, satu sementara. Kalau satu tu tak hilang, satu lagi hilang. Okay, itu adalah beza ROM dengan RAM. So, untuk proses ni simple saja. Proses adalah apa arahan dan simpan dekat mana. Okay, tu je yang proses buat. Maknanya daripada data tadi tu dia akan proses dekat dalam ROM lah. Kemudian macam lepas dia proses tu macam mana nak nampak, yang tu barulah kita pergi kepada output. Okay, so sekarang cikgu nak kamu tekan dekat output tu. Sebelum tu kamu tekan home dulu. Okay, kamu nampak yang rumah tu dekat bahagian kanan bawah tu. Kamu tekan tu, kemudian kamu tekan output. So nanti cikgu akan terangkan dekat situ. Okey, selamat kembali murid-murid. So sekarang kita dah berada di fasa yang terakhir, iaitu output untuk bahagian mikro pengawal. So cikgu ulang balik daripada first tadi kepada yang kedua, barulah kamu nampak macam mana yang last ni. Okey, so yang first tadi kamu dah terima data dengan input kan, dengan peranti input. Kemudian pergi kepada yang kedua pula, iaitu proses. Proses tadi akan proseslah data yang kamu dapat tu. Macam mana dia proses? Ada arahan yang diberi kepada mikro pengawal tu. Maknanya dia buat apa yang dah diprogram lah, apa yang dah disuruh. So kemudian macam mana nak tahu jadi ke tak benda yang dibuat oleh dekat dalam proses tadi tu? So mestilah kena tunjuk. Macam mana nak tunjuk? Mesti ada output. Okey, itulah kegunaan untuk output. Sebab tu yang cikgu tulis dekat sini, output adalah keluaran hasil setelah data diproses. Dan hasil yang boleh dilihat atau dirasa dengan deria. Maknanya kamu boleh nampak atau kamu boleh rasa untuk result daripada proses tadi. So untuk contoh yang pertama tu adalah motor lah. Okey. Apa kegunaan motor? Sama ada kamu guna untuk gerakkan kamu punya roda, atau sekarang ada yang projek cikgu pernah tengok, dia guna motor ni, lepas tu dia letak bilah kipas. Maknanya boleh jadi kipas lah, kamu boleh rasa angin sejuk tu. Kemudian output lain yang ni cikgu rasa semua dah biasa tengok. Kalau buka switch, mestilah buka lampu kan. Okey. Itu adalah contoh-contoh output. Okay, so setakat ni cikgu rasa, cikgu harap semua dah jelas tentang proses
input dengan output ni. Urutan dia macam mana? Dia akan mula daripada input dulu. Lepas tu pergi kepada proses dan akhir sekali nak tengok barulah kamu ada dia punya output. Okay, so lepas ni, slide yang seterusnya ni cikgu akan tunjukkan untuk cikgu akan letak tiga-tiga dalam satu slide dan cikgu akan tunjuk contoh yang ringkas saja. Okay, so semua boleh pergi kepada slide yang seterusnya dan boleh fahamkan lagi macam mana tiga-tiga ni berkait. Okay. Okay, selamat datang ke slide yang terakhir untuk kita punya subtopik pada hari ini, iaitu 2.4.2 untuk menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat di dalam mikro pengawal. So, sebelum cikgu bagi tahu apa yang kamu perlu buat dekat sini, okay, kalau kamu tengok dalam slide ni, kita atau cikgu atau kamu cuma tengok ada input, proses, output. Kemudian ada dua butang. Okay. So tadi kan cikgu nak bagi tahu, cikgu nak tunjuk video lah apalah kan dekat sini. So yang cikgu nak kamu buat sekarang, okay, kamu tekan button tu untuk demonstrasi. Okay, kemudian bila kamu dah tengok video tu, dah faham lebih detail atau lebih lanjut atau lebih mendalam lagi berkenaan macam mana proses bahagian-bahagian ni, okay, untuk mikro pengawal. Okay, dia akan bermula daripada input, kemudian pergi kepada proses dan last sekali adalah berakhir dengan output. Okay, macam mana dia berfungsi, macam mana hasil dia. Okay, semua tu kamu akan boleh tahu daripada video lah. So macam mana kamu nak tahu, kamu tekan dulu link tu nanti, okay, tekan button tu. Nanti kamu akan terus pergi kepada YouTube video yang cikgu dah letak lah. So kamu tengok dekat situ. Okay, bila saja kamu habis tengok video, cikgu nak kamu tekan lagi satu button, iaitu quiz. Okay. So bila kamu tekan button yang lagi satu ni nanti, kamu akan terus pergi kepada quiz untuk kamu jawablah soalan dekat situ. Okay, soalan dia tak susah. Kalau kamu dengar betul-betul, tengok betul-betul slide yang daripada first sampailah yang last ni, dan tambah lagi kamu tengok video tadi, kemungkinan besar kamu boleh jawab tu adalah sangat tinggi. So sebelum cikgu akhirkan kita punya pelajaran pada hari ini, cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada yang sudi bersama-sama dengan cikgu daripada first slide sampailah slide yang terakhir. Tengok lagi video tu, tekan lagi untuk quiz. So cikgu nak ucapkan terima kasih lah. Kemudian minggu depan kita akan jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya lah. So cikgu minta sebelum kita mula minggu depan tu untuk subtopik baru, kamu bacalah sedikit. So kamu ada gambaran macam mana dan apa yang kamu perlu tahu untuk subtopik yang kamu akan belajar pada minggu hadapan. So sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih untuk penyertaan kamu bagi kelas hari ini. Okay.